Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Jai. Selamat datang ke YouTube channel saya. So, hari ni kita nak sambung topik berkenaan supply and demand. Sebelum ni kita dah belajar tentang balance dengan imbalance kan. So, hari ni kita nak belajar tentang hukum dalam supply and demand. Okay. So, kita nak belajar tentang ni lah, supply zone dengan demand zone. Okay. So, apa itu supply zone? Supply zone terbahagi kepada dua, iaitu rally based drop, drop based drop. Okay. So maksudnya apa dia? Apa itu rally? Okay. So rally ialah dekat sini dia membuat kenaikan, kemudian dia membuat base, kemudian dia membuat drop. Okay. So kita panggil dia sebagai rally based drop. Okay. Okay. So kalau kita tengok dekat sini dia membuat rally, kemudian dia membuat base. Okay. Dalam kotak ni kita panggil sebagai base ataupun harga yang balance lah. Kemudian dia membuat drop. Okay, so kita panggil dekat sini rally base drop. Okay, ataupun kita panggil sebagai RBD. Okay. Okay, so untuk supply zone yang kedua ialah drop base drop. Okay, kita tengok dekat sini dia membuat drop ke bawah, kemudian dia membuat base dekat area sini. Okay, kita tandakan dengan kotak ni base dia. Okay, kemudian dia membuat drop yang kedua. Okay, so kita panggil dia drop base drop ataupun DBD. Okay. Okay, so kalau kita tengok dalam chart, dekat mana supply zone? Okay. Okay, so contoh dekat sini dia membuat rally, kemudian dia membuat base, kemudian dia membuat drop. Okay. So ini adalah supply zone kita sebagai contoh lah. Okay, contoh dekat sini kita tandakan dengan kotak. Dia membuat base dekat sini. Dekat sini dia membuat rally. Kemudian dekat sini dia membuat drop. So kita ada supply zone dekat sini. Okay, so sebelum tu apa maksud supply zone? Okay, supply zone ni maksud dia supply menguasai pasaran. Okay, dia melebihi daripada demand. Okay, dia supply zone ni akan menolak price untuk turun. Okay, so dekat sini kita ada rally base drop. Okay, untuk supply zone yang pertama. Okay, so untuk supply zone yang kedua pula kita ada drop base drop. Okay, contoh dekat sini dia membuat base, dekat sini dia membuat drop kan. So drop base drop. Okay, so ini adalah supply zone yang kedua, iaitu drop base drop. Okay, so ini adalah contoh je, contoh untuk pengenalan saja, sebab nanti kita akan belajar cara lebih details untuk kita tanda base sebagai kawasan untuk kita entry lah. Okay, so kita tengok pula demand zone. Okay, untuk demand zone sama juga terbahagi kepada dua, iaitu drop base rally, rally base rally. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, so dia membuat penurunan, kita panggil sebagai drop. Kemudian dekat sini dia membuat base, kita tanda dengan kotak. Okay, kita tanda dengan kotak. Dekat sini ialah base dia. Kemudian dia membuat rally untuk naik ke atas semula. Okay, so apa maksud demand zone? Demand zone ialah di mana demand menguasai pasaran melebihi daripada supply. Okay, so dia menolak harga untuk naik ke atas. Kemudian kita ada rally base rally. Okay, so kalau kita tengok dekat sini dia membuat kenaikan, iaitu rally, kemudian dia membuat base, kita tandakan dengan kotak, kemudian dia sambung kenaikan, iaitu rally. So kita ada rally base rally. Okay, so kalau kita tengok dekat chart, contoh dekat sini kita ada rally, iaitu kenaikan kan. So dekat sini dia membuat rally, kemudian dekat sini dia ada buat base. Okay, dia buat base sebelum dia menyambung kenaikan dia, iaitu rally. So kita ada dekat sini. So kita ada dekat sini rally base rally. Okay, so untuk demand zone yang kedua pula ialah drop base rally. Okay, kita tengok dekat sini, price membuat drop dekat sini.
Kemudian dia membuat base dekat kawasan sini sebelum dia membuat rally kembali. Okay, so kita ada drop, base, rally. Okay, so dekat sini kita ada drop, base, rally. Okay, ini adalah contoh untuk dua demand zone yang kita perlu tengok lah. Okay, so nanti kita akan belajar lagi dengan lebih details macam mana kita nak entry, macam mana kita nak buat sharp entry menggunakan base. Okay, okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita mesti sell di supply zone dan buy di demand zone. Okay, maksudnya apa? Kalau kita tengok dekat sini, kita ada rally, base, rally kan. So bila price breakout base ni, kita akan membuat position buy. Okay, apabila dia masuk ke dalam kita punya base, kita akan buat position buy untuk demand zone. Sama juga yang dekat bawah ni, apabila price membuat drop, kemudian dia membuat base dan breakout, kita akan entry buy apabila dia memasuki kawasan zone demand kita. Okay, so bila dia masuk ke kawasan zone ni, kita akan buy. Okay, ini secara contoh saja, secara basic untuk kita faham. Okay, sebab lepas ni kita akan belajar lebih details macam mana kita nak tanda base ni dengan lebih tepat untuk mengurangkan kita punya stop loss. Okay, okay, so untuk supply zone juga sama juga, kita akan entry sell pula. Okay, so dia membuat rally, kemudian dia buat base. Apabila dia buat breakout, kita akan entry apabila dia memasuki semula kawasan base yang kita dah tanda tu untuk kita masuk sell. Okay, kemudian price akan turun. Sama juga apabila dia break base, kita akan tunggu dia retest untuk masuk ke dalam base, baru kita entry untuk sell lagi. Okay, so itu adalah untuk supply zone. So itu saja untuk video kali ni. Kita sambung lagi dalam next topic, iaitu macam mana kita nak tanda base dengan lebih tepat dengan untuk mengurangkan risiko kerugian kita. Okay, so jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye bye.